Dewan Rakyat kembali bersidang hari ini hingga 15 Jun depan. Antara yang menjadi tumpuan hari ini ialah isu-isu berkaitan dengan dasar baru dalam negara serta beberapa perkara berbangkit. Baik, untuk perincian lanjut, terus bersama rakan setugas Hasimi Muhammad di Parlimen. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Hilmi Malik di studio. Betul, hari ini bukan hari pertama persidangan Dewan Rakyat yang akan berlangsung selama 11 hari bermula hari ini sehingga 15 Jun ini, yang mana hari ini beberapa perbincangan ataupun tumpuan topik menjadi perhatian, khususnya pada sesi pertanyaan lisan pada sebelah pagi tadi, yang mana untuk jam ini saya boleh kemukakan beberapa perkara yang menjadi tumpuan, termasuklah pertanyaan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Johari Abdul Ghani Ahli Parlimen Titiwangsa yang minta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan jumlah pekerjaan sebenar yang diwujudkan hasil daripada pelaburan langsung asing FDI sejak 2017 hingga 2022. Ia kemudian disusuli dengan soalan yang kedua yang dikemukakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin daripada Larut, minta Perdana Menteri menyatakan dasar-dasar baharu dan drastik yang telah dilaksanakan semenjak pimpinan Malaysia bagi melonjakkan ekonomi negara dengan mengambil kira risiko pengucupan ekonomi dunia. Itu antara dua tumpuan yang telah pun kita siarkan di Astro Awan dan astroawan.com. Namun untuk jam ini saya mahu memberikan tumpuan juga mengenai pengumuman yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Pengangkutan mengenai nombor pendaftaran siri FF, yang mana telah dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke sebentar tadi bahawa nombor pendaftaran kenderaan siri FF yang dibuka oleh JPJ bermula 14 hingga 19 Mei lalu telah berjaya merekodkan pembidaan dengan kutipan hasil melebihi 4 juta ringgit, yang mana Anthony Loke maklumkan berdasarkan rekod FF8 menduduki bidaan tertinggi dengan RM950,000, yang mana telah pun dijelaskan oleh beliau juga bahawa yang paling tinggi sejak bidaan nombor pendaftaran kenderaan secara dalam talian ditawarkan kepada orang awam melalui sistem JPJ e-Bid yang bermula pada 15 April 2019, dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan berhubung bidaan tersebut. Bahawa nombor pendaftaran kenderaan siri FF yang dibuka oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia bermula 14 Mei sehingga 19 Mei 2023 dan telah pun dilancarkan semasa sambutan Hari JPJ di Seremban pada minggu lepas, telah berjaya merekodkan pembidaan dan kutipan hasil keseluruhan sebanyak RM34,296,327, 34.2 juta. Hasil siri FF ini juga merupakan kutipan yang paling tinggi sejak bidaan nombor pendaftaran kenderaan secara atas talian ditawarkan kepada orang awam melalui sistem JPJ e-Bid yang bermula pada 15 April 2019. Berdasarkan kepada rekod bidaan, FF8 merupakan nombor pendaftaran kenderaan yang telah dibida dengan harga paling tinggi iaitu RM950,000, manakala FF9 berada di tempat kedua tertinggi dengan harga RM911,999. Selanjutnya FF3 dengan nilai RM639,000, FF2 dengan nilai RM638,000, manakala FF7 dengan nilai RM633,000. Untuk jam ini juga kita mahu memberi perhatian kepada subsidi bersasar yang telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi sebelah pagi tadi, yang maklumkan bahawa golongan berpendapatan tinggi atau T20 tidak akan lagi menerima sebarang subsidi sama ada untuk penggunaan elektrik ataupun menunaikan haji, yang mana menurut Perdana Menteri pangkalan data utama padu iaitu sistem penyelarasan data yang dijangka siap menjelang akhir tahun ini akan menyelaras penilaian agihan subsidi
subsidi kepada golongan yang layak, yang mana kita menjangkakan bahawa padu ini akan dimula digunakan pakai pada Januari 2024, yang mana dimaklumkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli juga sebelum ini bahawa padu ini juga akan menjadi tumpuan fokus kepada pemberian subsidi bersasar, termasuk juga RON 95 yang dijangka akan diberikan kepada golongan sasar pada tahun hadapan, selain juga diesel yang akan bermula pada tahun depan. Jadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan subsidi kepada T20. Kita tidak naikkan kadar elektrik melainkan untuk T20. Saya nak jelaskan di sini. Untuk T20 sahaja, iaitu rumah-rumah besar yang tidak akan diberi subsidi elektrik. Dan pangkalan data utama padu akan dapat menyelaraskan semua angka-angka yang disebut. Ini sama saja seperti mana bantuan kewangan haji. Kepada B40 kita tambah, tapi bagi T20 tidak akan ada lagi tambahan ataupun subsidi daripada kerajaan. Mereka harus belanja sepenuhnya kos haji kerana mereka di kalangan yang mampu. Dan itu antara dua perkara yang kita akan fokuskan untuk jam ini, tapi banyak lagi yang akan dibawakan di Asrawan dan asrawan.com. Khususnya tumpuan ketika ini sedang berlangsung perbahasan mengenai rang undang-undang percetakan teks Al-Quran pindaan 2023, yang mana akan kita bawakan juga kemungkinan ahli parlimen daripada Blok Pembangkang akan mengemukakan, membangkitkan mengenai isu kalimah Allah, dan semua ini kita akan fokuskan di Asrawan dan asrawan.com. Untuk jam ini, kita kembali dulu kepada Helmi di studio. Baik, terima kasih Hasimi langsung di Parlimen.